وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini, dan insya-Allah kita akan sebentar lagi kita akan berkongsi sedikit berkaitan dengan perkara yang kita namakan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala namakan sebagai mukjizat. Dan kita khususkan pada pagi ini kita akan bicarakan tentang mukjizat Nabi Musa AS. Sebelum kita pergi lebih jauh, ingin kita jelaskan dahulu perkataan ataupun kalimah mukjizat itu apa. Mukjizat itu diambil dari kata bahasa Arab, berasal dari kata dasarnya ajaza. Ajaza itu bermaksud lemah. Dalam bahasa Arab, lemah juga nanti boleh kita jumpa dhaif ni Ustaz. Bagaimana? Dhaif itu lemah juga. Tapi ajaza ini dia lebih lemah lagi daripada dhaif itu. Ya. Ajaza itu memang sangat-sangat lemah, ya. Kalau orang tua itu yang memang sudah tua itu, dia memang ajaza, memang sangat lemah, dan tak boleh nak bangun dan apa semua tu dia lemah. Baik, kemudian kata ajaza itu berubah menjadi mukjizat. Bila berubah menjadi mukjizat, sama juga dengan kata kita bahasa Melayu, dari lemah itu tadi ditokok tambah dengan imbuhan dan sebagainya. Ya, kalau lemah mungkin jadi melemahkan, begitu. Ini mukjizat ini boleh kita terjemahkan dalam bahasa yang mudah yang boleh kita faham, ialah melemahkan. Mukjizat itu maksud melemahkan ialah mukjizat itu Allah SWT kurniakan kepada Nabi supaya perkara tersebut dapat melemahkan sesuatu yang ada pada masa tersebut. Jelas, Contoh Nabi Musa AS, ketika Nabi Musa AS diutus oleh Allah SWT, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ini mempunyai ahli-ahli sihir. Ahli-ahli sihir itu macam-macamlah sihirnya. Maka Allah SWT turunkan mukjizat Nabi Musa AS berupa apa? Tongkat. Tongkat itu ialah tongkat Nabi Musa AS sendiri. Maka kita ikuti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat ke-17. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia merupakan pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah tanya Nabi Musa AS, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Maksudnya ialah apa dia, apa benda yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Bila kita ikuti firman Allah SWT ini, nanti kita tertanya-tanya pula, kenapa pula Allah SWT nak tanya lagi di tangan kanan Nabi Musa itu apa? Takkan Allah SWT tak maha mengetahui? Allah SWT
memang maha mengetahui. Tapi kenapa dia tanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Jadi ulama menjelaskan, Allah SWT bertanya demikian ialah kerana Allah SWT ingin berbicara dengan Musa AS, dan Nabi Musa AS disebut kalimullah. Ada ulama mengatakan kalimullah itu bermaksud Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah SWT direct langsung daripada Allah SWT. Maka Nabi Musa digelar kalimullah. Dan Nabi mengatakan bahawa Nabi Musa AS adalah merupakan Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah SWT. Dan ini merupakan pendapat yang paling tepat juga bahawa Nabi Musa AS bercakap. Di antaranya pertanyaan Allah SWT, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah SWT bertanya demikian, ya, kata ulama, bukan kerana Allah SWT tak tahu apa benda yang ada di tangan kanan Nabi Musa itu. Allah tanya itu sebab Allah SWT nak ajak berbicara supaya Nabi Musa AS tak gugup, ya, tidak gementar bercakap dengan Allah SWT, berbicara dengan Allah SWT. Dalam kalimah bahasa Arab, kalau digunakan tilka itu bermaksud sesuatu itu, pertanyaan itu digunakan kalimah tilka, bermaksud orang itu sebenarnya dah tahu dah apa yang ada di tangan kanan dia. Apa yang ada pada orang tu, orang yang bertanya itu dah tahu dah. Contoh, kita tengok budak-budak, dia bawa satu benda, apa, coklat ke apa ke, di tangan dia. Kita jumpa dia, kita nak ajak dia berbicara dengan kita, kita tak terus langsung, kita akan bertanya walaupun kita dah tahu dah di tangan kanan dia, di tangan dia tu memang ada coklat, kita masih tanya lagi, oh bawa coklat ke? Betul? Apa dia? Apa yang ada di tangan kamu itu? Kita akan tanya sebab apa? Sebab kita nak ngajak dia berbicara. Itulah kaedah yang Allah SWT gunakan dengan Nabi Musa AS, gunakan kalimah tilka, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu bermaksud Allah SWT dah tahu dah apa benda itu. Kalau Allah SWT gunakan kata dalika, mana Allah tak tahu. Dalika itu belum tahu lagi apa benda itu, ya. Tilka itu memang dah tahu dah, ya. Jadi bila begitu Nabi Musa AS menjawab pertanyaan Allah SWT tersebut di dalam ayat 18 surah Taha. Nabi Musa AS menjawab, qala hiya asaya. Nabi Musa menjawab, Nabi Musa kata hiya asaya. Di tangan kananku ini ialah tongkat, ya, tongkat aku, kata Nabi Musa AS. Atawakka'u 'alaiha. Aku gunakan tongkat tersebut untuk apa? Menahan, ya. Menahan. Macam mana kita kata, guna tongkat, menekan, untuk apa? Untuk tahan, tahan badan dia. Kerana apa? Kerana Nabi Musa AS itu, ya, ialah seorang yang menggembala kambing. Bila menggembala kambing ini, kata ulama, Nabi Musa AS dia banyak berdiri dari dulu. Dia banyak berdiri. Bila banyak berdiri, Nabi Musa dia kenalah pegang tongkat sambil berdiri tengok kambing-kambingnya, dia pegang tongkat itu. Tongkat Nabi Musa AS itu ada yang baru ni, bila mereka bawa replika, tapi Allah alam, betul atau tak bentuk sebegitu hanya Allah SWT yang tahu, Yang replika yang mereka bawa tu, tongkat Nabi Musa AS tu, dia panjang, ni atas dia dah ada macam tu, ya. Dia panjang, betul atas dia pendek sikit tu, tempat memegang macam tu, ya. Itu tongkat Nabi Musa AS. Allah alam mana satu yang betul. Kemudian tongkat itu digunakan untuk menampung, menumpang, digunakan untuk menahan, badan dia waktu dia berdiri kepala kambing tersebut. Kemudian Nabi Musa lanjutkan lagi, dia gunakan tongkat tersebut wa ahushu biha ala ghanami. Wa ahushu biha ala ghanami itu bermaksud aku meluut. Ahushu ini kalau ikut terjemahan memang memukul tongkat tersebut, bukan pokok kambing, memukul ke dahan ranting kayu yang ada daun. Dahan ranting kayu yang ada daun, aku kalau ikut terjemahan ni
pukul, pukul itu dengan kasar, tapi ahusyu itu dia lebih tepat digunakan melurut. Nabi Musa AS dia ambil tongkat dia tu, sengitkan sikit, ada dahan situ, sengitkan sikit, kemudian dilurut. Lurut apa? Lurut daun. Melurut betul lah bahasa saya ni, betul lah kot ya. Melurut daun itu supaya apa? Supaya daun tersebut jatuh. Bila daun tersebut jatuh, maka itu dikatakan di sini ada ghanami, itu maksudnya daun itu dapat dimakan oleh kambing-kambing tu. Daun yang dilurut itu dapat dimakan oleh kambing-kambing peliharaan Nabi Musa AS. Dia jawab. Kemudian lagi Nabi Musa AS menjawab lagi, waliya fiha ma'arib ukhra. Selain daripada perkara tersebut, tongkatku ini juga aku gunakan pada keperluan-keperluanku yang lain. Waliya ma'arib ukhra itu maknanya digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian lagi kita ikuti lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 19 surah Taha. Allah Subhanahu wa taala dah nak mula dah nak bagi kepada Nabi Musa AS tongkat yang diguna itu sebagai mukjizat, dapat melemahkan apa? Kita bicara ajazah tadi, lemah. Mukjizat itu melemahkan segala macam sihir Firaun itu. Allah SWT kata kepada Nabi Musa, qala alqiha ya Musa. Allah SWT kata kepada Nabi Musa, campak tongkat kamu itu, ya? Campaklah tongkat kamu itu. Qala alqiha ya Musa. Kemudian ayat yang ke-20, Nabi Musa AS mengikuti perintah Allah SWT. Nabi Musa kata, ya, Nabi Musa dalam ayat yang sebelumnya Allah SWT berfirman, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Nabi Musa AS terus campak tongkat tersebut, ya. Kemudian tongkat tersebut menjadi apa? Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tongkat tersebut menjadi ular. Hayyah itu bermaksud ular. Kenapa hayyah itu ular? Ular yang merayap dengan cepat, ya. Hayyatun tas'a itu, tas'a itu cepat. Ular yang merayap dengan cepat. Dikatakan hayyatun, hayyah kerana orang Arab itu kadang-kadang mereka itu bila melihat sesuatu itu, mereka tak panggil sesuatu itu dengan nama dia, tetapi dia berlawanan, ya, berlawanan dengan sifat benda itu. Ular sifatnya, kalaulah dia patuk orang itu boleh mati, ya, boleh mati, betul? Kemudian orang Arab dia tak nak gunakan mati itu, disebutlah hidup, hayyah. Faidah hayyatun tas'a, ya, maka jadilah dia ular yang bergerak pantas. Jadi ular itu tadi yang sifat dia kalau dipatuk orang boleh mati, orang Arab dia tak nak mati, ya, tak nak, mereka kata hayyah, hidup, ya, perlawanan pada doa yang baik-baik. Faidah hayyatun tas'a, kemudian jadi ular. Jadi itulah mukjizat Nabi Musa AS, bahawa tongkatnya tersebut boleh menjadi ular. Kemudian ular yang dimaksudkan di sini, yang mula-mula bila mana perbicaraan Nabi Musa AS itu dengan Allah SWT, dia bukanlah ular yang besar sangat gagah lagi, ya, kerana nanti tongkat tersebut menjadi ular yang sangat gagah, yang sangat besar itu, yang nyata ialah apabila Nabi Musa AS berhadapan dengan Firaun. Nabi Musa AS ketika mana berhadapan dengan Firaun, mengajak Firaun untuk apa? Beriman kepada Allah SWT. Firaun tak nak terima, ya, tak nak terima. Makanya Allah SWT berikan sesuatu yang dapat melemahkan Firaun itu tadi, tongkat. Ketika mana Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, Firaun kata, kalaulah kamu ini betul Nabi yang diutus oleh Allah SWT, kamu tunjukkan kekuatan kamu, kamu tunjukkan kekuasaan kamu, kamu tunjukkanlah sihir-sihir kamu, apa benda itu, ya, pergi tunjuk, kamu lawanlah dengan ahli-ahli sihir itu. Maka mereka berkumpul fil madain hasyirin, ya. Mereka berkumpul di satu tempat dengan siapa? Dengan ahli-ahli sihir Firaun itu tadi. Kemudian berlakulah perbahasan, siapa yang nak lempar dulu, siapa yang nak tunjukkan sihir dulu, ya. Akhirnya yang pengikut Firaun
ahli sihir Fir'aun tunjukkan dulu sihir-sihir mereka. Macam-macam lah sihir ditunjukkan. Tunjuk sihir ni dan sebagainya, macam-macam ya. Kemudian giliran Nabi Musa AS pula. Bila giliran Nabi Musa AS, maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan mukjizat, sesuatu yang dapat melemahkan ahli-ahli sihir itu tadi. Dengan apa? Dengan tongkat tersebut. Apabila Nabi Musa AS melempar tongkat tersebut, kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, fa idza hiya thu'batun mubin. Ya. Maka ular tersebut, maka tongkat tersebut menjadi ular yang sangat nyata. Ular yang sangat nyata. Maknanya ular itu memang sangat besar. Kemudian ahli sihir Fir'aun terkejut, mereka pun takut dengan apa yang berlaku. Ya, wa naza'a yadahu fa idza bayda'u lin nazirin. Bukan sekadar tongkat, Nabi Musa alaihissalam juga apa? Selak dengan dia, kemudian bercahaya-cahaya. Kemudian mereka apa? Mereka terkejut, mereka pun akhirnya dipendekkan cerita, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka kata qalu amanna bi rabbil alamin. Kalaulah demikian, ya, yang ditunjukkan mukjizat Nabi Musa itu, mereka tak boleh lawan, ya. Sebab apa? Sebab sangat hebat, sangat dahsyatnya. Mereka kata qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Siapa Tuhan sekalian alam tersebut? Dilanjutkan dalam ayat yang seterusnya, Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka terus mengikut Nabi Musa alaihissalam, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan mereka dari apa? Daripada tentera Fir'aun, dan mereka itu selamat. Dan tongkat itu digunakan oleh Nabi Musa lagi untuk apa? Untuk membelah. Membelah apa? Membelah laut. Kemudian mereka lepas, ya, laut itu dengan tongkat tersebut tadi. Bermula asal mukjizat tadi, tongkat yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kemudian lagi, di antara kegunaan tongkat Nabi Musa alaihissalam lagi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-60 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini ayat yang ke-60 pula surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan lagi fungsi tongkat itu tadi yang menjadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana kaum Nabi Musa alaihissalam, ketika mana mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah campakkan mereka. Allah campakkan mereka di mana? Fitih. Fitih itu bermaksud di padang pasir yang namanya Tih. Selama berapa tahun? Selama 40 tahun ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana berada di padang itu, air tak ada. Air tak ada. Mereka mohon kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ya, mintalah pada Allah, mintalah pada Tuhan kau untuk turunkan air, beri air pada kita. Kita tak ada air ni, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 60 surah Al-Baqarah, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaumnya. Untuk kaumnya apa? Air. Mohon air. Sebab apa? Sebab di padang pasir memang tak ada air. Kemudian faqul nadrib bi'asaka al-hajar. Maka Nabi Musa alaihissalam sekali lagi menggunakan tongkatnya, idrib. Kalau tadi dalam surah Taha, Nabi Musa menggunakan kalimah ahusyu. Ahusyu biha itu tongkat itu dilurut. Husyu itu kalau ada yang terjemahkan pukul, kasar sangat pukul, ya. Tapi ini lurut, melurut di dahan itu daun turun, ahusyu. Tapi di dalam surah Al-Baqarah ini Nabi Musa alaihissalam buat apa? Dia idrib. Idrib tu fi'il amal lah, ya, pukul lah, ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib, pukul. Pukul lah. Pukul apa? Bi'asakal hajar, dengan tongkat yang tongkat engkau itu, tongkat kayu engkau itu al-hajar, batu. Pukul pada batu. Dikatakan
oleh ulama, sebahagian ulama tafsir, batu itu adalah hanya sebesar kepala orang je. Batu keras dipukul dengan kayu yang lembut itu, kemudian apabila dipukul batu itu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan air. Makanya fajarat min hutnata asyrata aina, maka keluarlah dari batu itu tadi, keluarlah 12 mata air. 12 mata air. Kata ulama lagi, batu itu berbentuk macam 4 segi lah, 4 segi. Setiap segi itu keluar 3 mata air. 3. Jadi 12 semua. Jadi kenapa Allah SWT beri 12 mata air? Kerana kaum Nabi Musa itu ada 12 kabilah. 12 kabilah. Kenapa 12 kabilah? Orang kata 12 kabilah ini sebab tanah mereka ini berebut. Allah SWT bagi 12 mata air supaya 12 kabilah itu kabilah tidak bergaduh. Sebab mereka ni memang suka bergaduh. Kenapa mereka suka bergaduh? Kerana mereka telah dihasut ataupun mereka memang telah ditrain oleh Fir'aun. Fir'aun itu dia suka apa? Suka kaumnya pada waktu itu berpecah. Maka dia pecah-pecah, disebut pecah perintah. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Banyak sampai 12. Supaya bila berpecah-pecah, maka kekuasaan dia tidak dapat ditandingi. Kalau seandainya 12 kabilah ini bersatu untuk menjatuhkan Fir'aun, sudah tentulah dia kata jatuh dia. Maka dia pecah-pecah 12. Jadi yang 12 ini tadi supaya tak apa? Supaya mereka ini tak bergaduh-gaduh. Allah bagilah siap-siap dah, setiap apa kabilah tu dah ada dah kamu punya saluran mata air kamu, ini je kamu punya, ini kamu punya. Qad alima kullu nasin mashrabahum, dan setiap kabilah itu memang dah tahu dah di mana tempat air mereka, memang sudah ditentukan dah. Kemudian lagi Allah SWT berfirman, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini ayat yang sama juga, ayat 60. Allah SWT kata makanlah. Makanlah. Makan tu makan apa? Sebenarnya sebelum diberi air itu, dalam surah Al-Baqarah juga dicerita Allah SWT bagi mereka manna wassalwa wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna al-manna wassalwa. Saya tak ingat ayat tu. Al-manna wassalwa. Kesimpulannya dalam ayat itu Allah SWT bagi kepada mereka itu al-manna wassalwa. Manna itu apa? Al-manna itu adalah sejenis bahan yang mengalir. Dia turun macam embun, Dia turun macam embun, dia sejenis cecair yang melekit, seperti manis seperti madu. Turun dan dia boleh ditemui dan di batu dan di daun pokok yang lembap. Kemudian dia mengeras, mengering dan dikutip oleh manusia. Dia jadi manisan. Macam embun tu dia turun kena daun, kena dahan semua tu dia melekit, dia jadi makanan bagi manusia. Ini kita boleh tengok di dalam kitab Tafsir Al-Manar, jilid 1 muka surat 268, cerita tentang Al-Manna itu. Ada dah manna, manisan tu Allah bagi dah pada mereka dari langit makanan tersebut. Kemudian Allah SWT bagi lagi pada mereka as-salwa. As-salwa ini Ibn Kathir dalam menafsirkan ini mengambil pendapat Ali bin Abi Talha, kata as-salwa ini adalah merupakan sejenis burung. Allah SWT bagi mereka burung untuk mereka makan. Allah SWT bagi mereka manisan juga untuk mereka makan. Tapi mereka tak cukup di situ, mereka nak air, mereka nak air, mereka minta kepada Allah SWT. Allah SWT bagilah air. Maka Allah SWT kata di situ mula dengan kalimah kulu washrabu, birizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah kata makan dulu. Makan itu masuk dengan apa yang aku telah kurniakan sebelum ini, manna wassalwa. Washrabu, dan minumlah air yang aku telah beri kepada kamu ini, birizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu menjadi orang yang buat kerosakan di muka bumi ini. Bani Israel memang orang yang apa? Yang suka membantah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi dah. Mereka nak air, Allah bagi air. Mereka
Allah SWT bagi mereka manna wassalwa, Allah dah bagi tetapi mereka tetap ingkar. Apabila Allah SWT nak berikan keampunan kepada Bani Israel ini, nak ampunkan mereka setelah 40 tahun mereka berada di padang pasir di Fitih itu, seperti mana dalam kitab Tafsir As-Sabuni disebutkan, mereka berada di sana 40 tahun, kemudian mereka itu nak diberi ampun oleh Allah SWT dengan syarat mereka itu kena berperang, kena memerangi orang yang musuh Allah SWT yang berada di Baitul Maqdis. Maka mereka disuruh masuk. Ayat yang sebelumnya Allah SWT kata, wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragada wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah SWT kata, pergilah masuk Baitul Maqdis itu melalui pintu Elia di Baitul Maqdis itu. Masuk di situ, kamu kena buat apa? Kamu boleh makan di situ, ya. Boleh makan, boleh minum di mana-mana saja yang kamu suka. Sebab apa? Sebab Baitul Maqdis itu kota suci yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak makanan di situ, boleh masuk, ya. Tapi masuk dia itu kamu kena dengan apa? Kamu kena sujadah. Sujadah itu maksud kamu kena tunduk rukuk. Tapi mereka masuk, mereka tak tunduk rukuk. Memanglah sujadah itu maksud sujud, tapi di sini ulama menafsirkan kena tunduk sikit. Masuk pintu Elia itu, pintu di Baitul Maqdis kena tunduk sikit. Mereka tunduk tak? Mereka tak tunduk. Mereka masuk melalui apa? Mereka masuk, Allah SWT suruh masuk depan tunduk. Mereka ikut belakang, ikut punggung, mereka mengangkat ikut punggung, kemudian mereka mendongak ke atas. Allah suruh mereka tunduk, tapi kepala mereka mendongak ke atas. Ini perangai Bani Israel itu begitu. Bila begitu, mereka pun masuk. Allah SWT kata, waqul hittah, katalah hittah. Hittah itu bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani hittah itu bermaksud istighfar, macam kita istighfar. Mohon ampun daripada Allah SWT. Astaghfirullahalazim. Tapi dulu digunakan syariat dulu hittah. Mereka kena kata waqul hittah. Allah kata kamu kena kata hittah. Hittah. Kena kata macam tu. Bila kamu kata macam tu, hittah itu Allah SWT akan ampunkan kamu. Maka Allah SWT kata waqulu hittah naghfir lakum khatayakum. Kalau kamu kata hittah naghfir lakum khatayakum, aku akan ampun, ya, kami, ya, Allah SWT akan ampunkan dosa kamu semua. Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Tapi mereka tak kata hittah. Dalam kitab Tafsir Ibn Katsir mereka kata apa? Mereka kata hintatun fi sya'ira. Mereka kata hintah fi sya'ira. Hintah fi sya'ira itu bermaksud apa? Mereka mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kata hittah, mereka kata hintah fi sya'ira. Hintah fi sya'ira itu bermaksud biji-bijian dalam gandum. Allah kata istighfar minta ampun, mereka kata biji-bijian dalam gandum. Biji-bijian dalam gandum. Mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kalau kamu kata hintah itu, kamu kata hittah naghfir lakum khatayakum, aku akan ampunkan dosa kamu, wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kebaikan kepada kamu. Tapi tetap mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang juga kita tengok, kelompok Bani Israel itu tetap ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sombongnya, dan mereka tetap tidak redha kepada kita selagi mana kita tidak ikut petunjuk mereka ataupun tak ikut penunjuk mereka, ya. Mereka nak sesatkan kita, maka beringatlah kita di dunia akhir zaman ini mereka sentiasa berusaha untuk memecah belahkan kita, dan kita kena berusaha untuk menyatu padukan sesama kita, insya-Allah. Baik, sekadar itu perkongsian pada pagi ini, semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.